السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. Kembali kepada kitab Riyadhus Shalihin, hadis yang keberapa ya? 3. Mungkin 3. وعن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين, sebaik-baik wanita selepas 4 wanita. Nabi SAW pernah bersabda: balagha minar rijali kathirun wa lam yablugh minan nisa'i illa 4. Lelaki ramai yang mencapai usia matang, kematangan berfikir, kematangan bertindak, dan kata Nabi tidak matang di kalangan wanita melainkan 4. Khadijah binti Khuwailid, atau sebelumnya Maryam binti Imran. Siapa lagi? Asiyah binti Muzahim. Maryam binti Imran ibu Isa, Asiyah binti Muzahim istri Fir'aun, Khadijah binti Khuwailid istri Rasul SAW, wa Fatimah binti Muhammad. Setelah Nabi SAW memuji kematangan berfikir, bertindak 4 wanita ini, Nabi pun menyebut berkaitan Aisyah. Wa fadlu Aisyah ala sairin nisa'i ka fadli ath-tharidi ala sairit ta'am. Kelebihan Aisyah berbanding wanita-wanita lain ialah seperti bandingan bubur daging. Orang Arab cukup menggemari bubur daging berbanding makanan lain. Itu pujian Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha. Pernah Abdullah bin Amr bertanya Rasulullah SAW, man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah? Siapakah insan yang paling kau sayangi wahai Rasul SAW? Qala Aisyah. Kata Nabi, Aisyah. Abdullah bertanya, ya Rasulullah, bukan maksudku istri. Yang aku ingin tahu ialah di kalangan ar-rijal, man ahabbun nasi ilaik? Qala abuha. Nabi berkata, oh, lelaki yang kau maksudkan bapaknya. Masya Allah. Juara lelaki Abu Bakar, juara wanita Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW meninggal dunia fi hijri Aisyah, di rumah Aisyah, wa fi hijriha, berada di atas pangkuannya atau bersama Aisyah radhiyallahu anha. Wa tuwfiya Rasulullah, dan Nabi SAW wafat dalam keadaan dia sangat-sangat meridai Aisyah. Kita pun tahu Nabi SAW sudah pun memberikan tiket besar kepada mana-mana isteri, ayyama imra'ah
kata Nabi, mana-mana wanita yang suaminya meninggal dunia wa huwa anha radin, dalam keadaan dia sangat redha dengan istrinya, melainkan dia memasuki syurga. Sebab itu isteri kena berusaha sampai suami sentiasa Masya Allah berpuas hati, cekodoknya paling sedap, ayan bajunya paling cantik, supaya agar apabila dia meninggal dunia, kalau dia meninggal dulu lebih awal pada suaminya, dalam keadaan suaminya menangis, meredainya, tidak kata beruntung, lega. Ada orang yang meninggal dunia suami kita lega, alhamdulillah, kharajna minan nar, kita baru keluar dari neraka. Tapi kalau suami menangis kematian isteri kerana dia meredainya, mengingatinya, itu di antara asbabul jannah, di antara sebab syurga. Sebab kata Nabi, mana-mana isteri, hadis sahih, ayyama imra'ah, mana-mana wanita meninggal dunia dalam keadaan suaminya meredainya, tidak ada ganjaran lain selain syurga. Aisyah radhiyallahu anha, orang yang paling faham akan Rasul sallallahu alaihi wasallam, di saat kewafatan Nabi meninggal pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal. Pada waktu subuh, waktu fajar, semasa sembahyang subuh, Nabi merasakan sedikit kelegaan sehingga dia buka langsir Aisyah dan melihat para sahabat sedang sembahyang subuh yang diimami oleh Abu Bakar, dan Nabi tersenyum. Nabi sangat gembira bila tengok orang sembahyang subuh berjamaah. Dan apabila Nabi SAW keluar tersenyum, hampir-hampir menyebabkan para sahabat berhenti sembahyang. Tak lama kemudian Nabi masuk semula. Apabila sampai waktu duha, sakit Nabi SAW datang semula. Fajaat Fatimah, tak lama kemudian datang Fatimah, dan Nabi SAW membisikkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, inna abaki, sesungguhnya ayahmu akan dicabut oleh Allah Ta'ala nyawanya pada sakitnya yang kali ini. Fabakat Fatimah, maka menangislah Fatimah radhiyallahu anha. Thumma akhbaraha, kemudian Nabi SAW mengkhabarkan Fatimah, wahai Fatimah, kaulah di kalangan keluargaku yang paling awal menyusul kematianku. Maka gembira balik Fatimah. Selepas kewafatan Nabi 3-4 bulan, Fatimah pula meninggal dunia. Kemudian ishtadda waj'ur Rasul. Kemudian apabila dia kata macam tu, makin teruk sakit Nabi. Tak lama kemudian datang Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman anak Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada anak lelaki, ma'ahu siwak, bersamanya kayu sugi. Apabila Aisyah radhiyallahu anha terpandang kayu sugi yang dibawa oleh Abdurrahman, dan dia melihat Nabi melihat kayu sugi tersebut, Aisyah pun faham, kerana perkara yang paling Nabi sukai ialah al-miswak, kayu sugi. Faqala akhudhuhu laka ya Rasulullah, kau nak aku ambilkan kayu sugi tersebut untukmu ya Rasul? Qala na'am. Nabi kata ya. Ulayyinuhu laka ya Rasulullah, kau nak tak aku lembutkan kayu sugi itu wahai Rasul? Qala na'am. Maka Nabi SAW memasukkan tangannya ke dalam bekas air, menyapu kepalanya, mukanya. Faqala inna lil mauti la sakarat. Wahai Aisyah, sesungguhnya kematian itu ada mabuknya. Sesungguhnya kematian itu ada mabuknya. Bila kita tengok orang meninggal dunia, orang sedang nazak, cakap pelik-pelik menunjukkan dia dalam keadaan seperti mabuk. Wa ma huwa bisukara, tapi sebenarnya bukan mabuk, kerana mengalami kepayahan maut. Sebab itu kita kena minta, Allahumma a'inna ala sakaratil maut. Allahumma, ya Allah, tolong kami. Allahumma a'inna, ya Allah, tolong kami dalam sakaratul maut. A'inna, tolong kami. Jangan baca Allahumma inna fi sakaratil maut. Mana imam kita? Kat GMI ada imam sebut Allahumma inna fi sakaratil maut. Ya Allah, kami semua sedang sakit mati. La ilaha illallah. Elok-elok datuk jalan dengan kereta semua sihat, katanya sakaratil maut. A'inna, bantu kami. Ini masalah juga, kadang-kadang orang doa, yang berdoa dia tak faham doanya, bahasa Arab lagi, tersilap, bertukar, kadang-kadang pertukaran yang musibah. Contoh, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabahu.
Ya Allah, tunjukkan kepada kami kebenaran itu biar nampak benar, jadikan kami, rezekikan kami untuk menjauhinya. Minta jauh kebenaran. Bertukar, warzuqna tiba'ahu, bukan ijtinabahu. Jadi kalau dia tak faham bahasa Arab, dia tak alert. Jadi kita nak amin ke nak astaghfirullah? Istighfar. Jadi kita ni kalau nak berdoa dengan imam yang betul-betul alim, yes, kita aminkan. Kalau tak, sendiri-sendirilah. Entah apa-apa dia minta nanti. Macam tadi, Allahumma inna fi sakaratil maut. Ya Allah, kami sini semua sedang nazak mati. Kita minta semua sihat, afiat. Taib, Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha, di saat pemergian Rasul SAW, dan Nabi, dia sangat redha. Nabi sangat-sangat meridai Aisyah. Okey. Di mana Nabi SAW dikebumikan? Di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'da al-fath. Tidak ada lagi, apa maknanya? La hijrata, Ustaz Mahathir. Ayuh, baca terjemahannya. Okey. La hijrata ba'da al-fath. Tidak ada hijrah untuk siapa? Untuk orang Mekah selepas kota Mekah terbuka. Hadis ini bukanlah bagi membatalkan pensyariatan hijrah. Orang yang duduk di negara yang tak dibenarkan azan, tak dibenarkan apa-apa, sampai pakai tudung pun tak boleh, mereka mesti berhijrah ke kawasan orang Islam, kerana dia tidak boleh melaksanakan agamanya. Apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, la hijrata, tidak ada hijrah untuk penduduk Mekah lagi, kerana Mekah sudah terbuka, sudah menjadi negara Islam. Apakah ada keperluan berhijrah dari negara Islam? Tak ada. Itu maksudnya. La hijrata ba'da al-fathi, walakin jihadun wa niyyah. Mari kita lihat apa yang berlaku dalam peristiwa pembukaan kota Makkah. Kita lihat Nabi SAW masuk ke kota Makkah pada 20 Ramadan pada tahun 630. 20 Ramadan menyamai 10 Januari 630. Kita lihat Masihi. Nabi SAW wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u surat al-fath wa huwa ala naqatihi. Dan Nabi SAW memasuki kota Makkah sambil membaca surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Bagaimana penghayatan baginda? Apabila datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fath, pembukaan kota Makkah. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, kota Makkah Nabi yang membukanya sendiri atau Allah Ta'ala yang mengkurniakan pembukaan tersebut? Nabi buka sendiri atau kurniaan Allah? Boleh tak kita kata Nabi yang buka? Tak. Sebab itu Allah sebut ja'a, apabila telah datang. Maksudnya itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Samalah juga idza jaa al fathu, apabila kota Mekah telah pun datang pembukaannya. Boleh tak Nabi SAW membuka kota Mekah sebelum kota Mekah terbuka? Dapat tak Nabi membukanya? Nabi terpaksa diusir, Nabi terpaksa berhijrah 10 tahun di Madinah, penghujungnya 2 tahun sebelum akhir barulah kota Mekah terbuka untuk Nabi. Sebab itu sebahagian orang mempertikaikan dengan ayat ini apa yang disebut sebagai Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatihu lima ughliq.
segala pujian bagi segala selawat dan puji kepada Nabi Muhammad yang boleh membuka setiap yang tertutup. La innahu la yaftah. Nabi sendiri tak boleh membuka kota Mekah. Sebab apa? Sebab kota Mekah, maksudnya Nabi sendiri pembukaan sesuatu kota perlukan kepada kurniaan Allah Ta'ala. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, Ja'al Fathu, bila datang pembukaan kota Mekah. Kan? Maksudnya Nabi SAW, pembukaan kota Mekah itu merupakan anugerah, hadiah Allah Ta'ala buat Rasul SAW. Sebab Nabi ni pada peringkat awal dakwah dia sedih. Pada peringkat awal dakwah Nabi sedih kerana apa? Orang semuanya lari dari Islam, pergi ke Taif, tak mau beriman. Di Mekah sedikit saja orang yang beriman. Sampai Nabi sangat bersedih. Orang kafir ketawa, nah lihat Muhammad, tak ada orang yang ikut dia. Bila Nabi bersedih, qala, turun firman Allah Ta'ala, wadduha wal-layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hai Muhammad, demi waktu duha, Tuhanmu tak pernah meninggalkanmu dan Tuhanmu tidak pernah bersikap dingin denganmu, hai Muhammad. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Nanti Tuhanmu akan berikan sesuatu yang kau pasti akan rida. Kata para ulama dalam menafsirkan ayat tersebut, apa benda yang Nabi akan rida? Yurdi fi ummatihi. Antaranya Allah Ta'ala meridhakan Nabi pada jumlah umatnya yang masuk syurga. Nabi ni risau sebab pada peringkat awal dakwah tak ada orang masuk Islam, sikit sangat. Jadi mesti dia merasakan, Allah sikitnya umat aku akan masuk syurga. Tiba-tiba Nabi SAW diredhakan, dipujuk atau seperti digembirakan oleh Allah Ta'ala bahawasanya umatmu menjadi 1/2 daripada setiap yang masuk syurga. Di kalangan yang masuk syurga, umatmu 1/2. Lagi, apalagi yang Nabi akan diredhakan dengannya? Nabi SAW akan menduduki al-wasilah. Al-wasilah yang kita pohon untuk Nabi setiap kali masa azan. Bila kita minta itu untuk Rasul, maka halallah pula syafaatnya untuk kita. Nabi SAW bersabda, man sami'an nida, sesiapa yang mendengar azan kemudian dia menjawab azan macam mana Bilal sebut, kemudian dia berdoa, bermohon agar Allah memberikan kepadaku al-wasilah. Apa makna al-wasilah? Manzilatun fil jannah, suatu kedudukan tertinggi dalam syurga. Siapa yang pohon itu untukku, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, halallah untuknya syafaatku pada hari kiamat. Jadi al-wasilah juga merupakan benda yang Allah redhakan Nabi dengannya. Di antara benda yang menyebabkan Allah Nabi sangat redha ialah pembukaan kota Mekah. Sebelum daripada itu Nabi SAW tak senang menghadap Baitul Maqdis. Kan? Sebelum kiblat bertukar kepada Kaabah, Nabi seperti tak seronok menghadap Baitul Maqdis. Kerana apa? Orang-orang Nasara menyatakan, nah lihat Muhammad dan pengikutnya bagi kredit kepada gereja-gereja atau tempat. Sebab semasa Nabi SAW masih ada, Baitul Maqdis belum terbuka, ia merupakan sesuatu tempat yang diduduki oleh orang-orang Kristian, adanya gereja. Okey? Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kata Allah, kami dah nampak taqalluba wajhik, kau sebenarnya tak senang menghadap Kaabah, menghadap Baitul Maqdis, kerana ada gereja dan orang Yahudi, orang Nasara cakap macam-macam. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan palingkan kau kepada kiblat arah yang paling kau ridai, tempat lahir. Makanya Nabi SAW semasa dia hijrah, semasa Nabi berhijrah keluar pada Mekah, dia pusing tengok Mekah, dia kata, ya Makkah anti ahabbul bilad ilayya, wahai Mekah, kaulah negeri yang paling kusayangi. Kalau bukan kerana penghunimu mengusirku, takkan aku keluar daripada engkau. Sebab itu Mekah Nabi sangat sayang. Kita kalau pergi Mekah, kita jangan cakap, I Mekah biasa-biasa je, I suka Madinah. No, priority mesti suka Mekah, nak bertu Madinah. Madinah ni tenang aja, Mekah ni kalang kabut. Jangan cakap macam tu, tak ngaji tu. Kerana Nabi SAW mencintai Mekah, jadi kita juga mesti cinta Mekah. Kenapa tidak? Sana padanya kiblat muslimin. Okey, lihat. Ini biasa jemaah haji ni kalau pergi, ai suka Madinah lah, tenang, aman. Ai Mekah tak berapa lah. Tak boleh cakap macam tu. Kerana apa? Mekah dia cinta. Apatah lagi, Mekah merupakan kiblat muslimin.
Baik, akhirnya terbuka kota Mekah untuk Rasul. Semasa Nabi memasuki kota Mekah, saya kira tuan-tuan semalam ada mengaji Syama'il. Ada tak? Semalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada tak? Dah sampai tak? Macam mana Nabi, bagaimana topi besi Nabi dan serban Nabi? Belum sampai. Dah ke belum? Belum. Sudah. Okey. Nabi SAW disebut dalam hadis sahih, dakhala Makkah, Nabi memasuki Masjidil Haram ataupun memasuki kota Makkah memakai mighfar topi besi. Dalam riwayat memakai serban hitam. Nabi SAW mengenakan serban hitam. Jadi macam mana nak mengumpulkan? Pakai topi besi ke ataupun pakai serban hitam? Ada ahli ilmi yang mengumpulkannya dengan menyatakan memakai serban dan di atasnya topi besi. Kenapa? Kerana masuknya Nabi ke kota Mekah merupakan penaklukan. Ia misi peperangan juga. Ia diwakili dengan topi besi perang. Kemudian bila Nabi SAW disebut dalam hadis sahih, labisal mighfar ala ra'sihi, Nabi pakai topi besi memasuki Mekah. Dan Nabi SAW Nabi masuk Mekah pakai apa? Pakai unta. Naik unta sampai ke perkarangan masjid. Nabi menaiki unta. Dalam riwayat dalam keadaan yang sangat humble. Janggut Nabi SAW mengena belakang unta. Nabi tunduk. Wa tala qawlahu wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sambil membaca firman Allah Ta'ala, wa qul ja'al haqq, katakan di saat datangnya kebenaran dan hilangnya kebatilan, dan kebatilan pasti akan hilang. Dengan tongkatnya baginda memukul 360 berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Wa amara bitahthimihi, dan Nabi memerintahkan untuk para sahabat turun menghancurkan 360 berhala yang berada di Masjidil Haram. Okey. Kemudian apabila Nabi ingin memasuki Ka'bah, tadi berhala di luar Ka'bah, Nabi naik apa? Nabi naik unta. Nabi tak turun dari unta, sehinggalah menghampiri pintu Ka'bah. Nabi enggan untuk memasuki Ka'bah kerana dalam Ka'bah masih ada berhala. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aba an yadkhul al-baita wa fihi al-alihah. Nabi enggan memasuki Ka'bah kerana dalamnya ada lagi tuhan-tuhan berhala. Fa amara biha, Nabi memerintahkan untuk berhala tersebut dikeluarkan. Di antara yang dikeluarkan satu gambar yang melakarkan potret Ibrahim dan Ismail, yang di tangannya ada kalung-kalung azimat. Maka Nabi SAW bersabda, qatalahumullah, moga-moga penulis, pelukis, pembuat berhala ini dibunuh oleh Allah Ta'ala. Bukankah dia mengetahui Nabi Ibrahim, Nabi Ismail merupakan insan-insan yang mentauhidkan Allah, tak pernah pun bertenung ataupun menggunakan azimat-azimat ini. Kemudian barulah Nabi SAW dakhal al-bait, memasuki Ka'bah dan salat di salah satu penjuru Ka'bah, atau takbir di salah satu penjuru Ka'bah. Kemudian dia keluar, dia bertawaf. Wa tafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sab'an, keluar daripada Ka'bah Nabi pun tawaf 7 kali pusingan ala rahilati, di atas untanya. Sebab itu kita katakan bagi yang tak mampu itu menjadi menunjukkan hukum kepada yang tak mampu boleh untuk diusung dengan menggunakan apa-apa yang memudahkan tawaf. Walaupun tawaf itu asalnya dengan berjalan kaki, perbuatan Nabi tawaf di atas unta merupakan dalil kemudahan untuk orang yang tak upaya, rukhsah untuk tawaf di atas tunggangan. Dan Nabi SAW kana yastalimu rukna, dan Nabi SAW memberikan isyarat dengan tangannya melambai ke rukun dan juga
ke Hajar Aswad. Ini juga merupakan rukhsah kepada umatnya. Rupa-rupanya kita pada hari ini bukannya senang sampai boleh mengucup ataupun menyentuh Al-Hajarul Aswad. Apa lagi yang berlaku? Selepas daripada Nabi masuk Kaabah, berhala semua dihancurkan, kemudian Nabi SAW masuk dalam Kaabah, kemudian Nabi tawaf 7 kali. Ini semasa pembukaan kota Mekah. Apa yang berlaku? Nabi SAW pun pada masa itu orang-orang Quraisy semuanya ketakutan, sebab mereka semua menyangkakan Nabi akan membalas dendam. Semuanya takut, dan Nabi tiba-tiba berucap, apa pandangan kamu wahai orang Quraisy terhadap saudara kamu ini? Mereka pun berkata, akhun karim wa ibnu akhin karim. Kau orang yang mulia, anak saudara orang yang mulia. Dan kata Nabi pun memberikan kemaafan. Nabi kata, siapa yang masuk Kaabah, masuk Masjidil Haram, fahuwa amin, selamat. Siapa yang berkurung di rumahnya, fahuwa amin, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, Nabi bagi kredit pada Abu Sufyan. Biasalah datuk-datuk pembesar-pembesar ni mesti ada something. Jangan terus dia dilupakan. Sebab itu orang yang pengarah tinggi jangan terus turun jawatan, bagi dia jawatan lain supaya memang dia tak boleh duduk bawah, nanti dia bising. Okey, itu tengok Nabi SAW, itu siasat. Katalah seorang yang biasa sudah pegang tinggi-tinggi, habis term dia, jangan terus tak dibagi yang lain, bagilah kalau boleh bagi. Kerana apa? Ya tengok Nabi SAW, man dakhala baita dara Abi Sufyan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, sebab Abu Sufyan pembesar Mekah, dia tak boleh turun duduk bawah, duduk sama-sama, no. Fahuwa amin, maka dia, itu cara Nabi SAW menjinakkan hatinya. Tiba-tiba dalam emosi pengampunan, kemaafan yang Nabi sebutkan tersebut, yang Nabi nyatakan tersebut, tiba-tiba Nabi berkata, namun ada a few names, beberapa nama tetap mesti dia dibunuh, walaupun dia berpaut dengan kelambu Kaabah. Wow. Orang lain semua dimaafkan, melainkan 4 orang atau lebih, 4, 5 atau 6 orang yang kata Nabi, uqtuluhum, penama-penama ini mesti dibunuh, walaupun mereka masuk dalam Masjidil Haram, berpaut dengan kelambu Kaabah, maksudnya minta keamanan yang sangat-sangat. Kata Nabi, mereka tetap dibunuh. Tuan-tuan pernah dengar siapakah orang-orang yang Nabi tetap nyatakan hukuman baginda, mereka ini mesti dibunuh? Pernah dengar cerita ni? Siapakah mereka itu? Yang pertama, Abdul Uzza bin Khatal, atau dia dikenal dengan Ibnu Khatal. Abdullah bin Abi Sarah, Ikrimah bin Abi Jahal. Nak tulis ke? Yang pertama Ibnu Khatal, yang itu Nabi tetap suruh bunuh. Siapa lagi? Abdullah bin Abi Sarah. Lagi anaknya Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Miqyas bin Subaba. Tak apalah, banyak, ada 4 atau 5 nama. Abdullah bin Ibnu Khatal ataupun sebahagian mereka ini, kenapa? Kerana mereka ini sebahagiannya dulu Islam dan dia murtad. Sebahagiannya pada peringkat awal dulu Islam dan dia murtad, dan mereka buat kes. Murtadnya pula ada kes. Kesnya apa? Dia bunuh orang, dan apabila dia membunuh muslim yang lain, akan dibuat hukuman qisas, bunuh balas. Untuk bunuh balas dia pun murtad, mengeluarkan dirinya daripada terkena hukuman bunuh balas. Okey, Ibnu Khatal. Jadi penama-penama ini kalau tuan-tuan tuliskan pun, ia merupakan contoh kepada, kalau ditanya ada tak sahabat atau ada tak orang yang status ex sahabat, mereka ni lah. Kalau katanya ada tak sahabat-sahabat Nabi yang murtad, kita jawab tidak ada sahabat Nabi yang murtad selepas kewafatan Nabi. Tetapi di zaman Nabi masih hidup, yes, ada beberapa orang sahabat Nabi yang murtad. Siapa namanya? Ibnu Khatal. Ada contoh satu. Kita kena sebut itu, bahawasanya bila Nabi wafat,
Sahabat-sahabat yang masih ada, tidak ada yang murtad. Alhamdulillah, dan terbukti dalam sejarah tidak ada yang murtad. Kenapa penting kita sebut ini, tuan-tuan? Kerana orang-orang Syiah memurtadkan keseluruhan sahabat, melainkan 4 orang saja. Bagi orang Syiah, sahabat Nabi ini semuanya murtad, semuanya kufar, kafir. Sampai mereka membaca ayat Allah Ta'ala dalam surah Al-Tahrim, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara. Allah sebut jahidil kuffara wal munafiqin waghluz alaihim. Mereka baca macam mana? Jahidil kuffara, bukan wa, tapi dia tukar jadi ba. Jahidil kuffara bil munafiqin waghluz alaihim. A'udzubillah. Wahai Nabi, perangilah orang kafir Quraisy dengan orang munafik yang ada bersama engkau, yakni para sahabat Nabi. Orang-orang Syiah, mereka bersungguh-sungguh untuk menjadikan sahabat Nabi murtad, kafir. Tapi bagi kita, alhamdulillah, tertulis dalam kitab Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabat dan selainnya, tidak ada sahabat Nabi yang murtad selepas kewafatan Nabi. Ini kalaulah sahabat Nabi murtad, maksudnya banyak pula yang murtad. Ini menunjukkan apa? Ajaran Nabi fail, gagal. Tapi di saat Nabi masih hidup, ya memang ada penama-penama yang murtad. 3-4 orang ni. Tak usah jauh. Kalau tuan-tuan tak kenal, Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh kan isteri Nabi juga tu. Dia terlibat berhijrah ke Habasyah sebelum hijrah ke Madinah. Kan berapa kali hijrah dalam Islam? 2 kali. 2 hijrah terbesar. Sebelum hijrah ke Madinah, para sahabat berhijrah ke Habasyah. Zainab binti Jahsh, adik-beradik Abdullah bin Jahsh, dia berhijrah ke Habasyah. Sampai di Habasyah, suaminya murtad dan lari ke Syam menjadi Kristian. Berkumpullah padanya 2 kesedihan. Yang pertama, sedih duduk di tempat orang. Yang kedua, suami yang merupakan pegar, harapkan pegar makan padi. Harapkan pagar ke pegar, tuan-tuan? Bukan pagar, pegar sebenarnya. Pagar mana boleh makan padi? Boleh tak pagar makan padi? Pagar tak boleh makan padi. Sebenarnya pegar itu burung. Tulisan Melayu lama Jawi, mana kena tahu pe ataupun pa? Tak boleh tahu pagara. Pe ataupun pa tak tahu. Tak tahu. I pepet tak ada, i pepet, i taling tak ada. Tulisan Zakbar. Harapkan pegar. Kalau tuan-tuan tekan dalam image, pegar itu seekor burung yang cantik. Harapkan pegar yang makan padi. Itu kesilapan tu. Kita sebut harapkan pagar. Mana boleh pagar makan padi? Pagar diam, static je. Saja saya dah sebut. Ada satu lagi yang orang suka salah sebut. Seperti membaling batuk di tangga. Khata. Seperti membaling batok. Bukan batuk. Batuk di tangga okey lah. Jangan batuk depan muka orang. Batuk itu ialah tempurung untuk cedok air tempayan di tangga orang-orang Melayu dulu. Kan tak pakai kasut. Bila nak naik tangga, bila nak naik ke rumah, ambil cedok tu, basuh kaki. Kepada orang yang tak cermat, buat kerja sambil lewa, dia naik atas, dia baling ke atas. Itu kan peribahasa tu nak menunjukkan orang yang buat kerja sambil lewa. Tapi orang yang tertib, cermat, dia letak elok-elok di bawah. Jadi dia bukan batuk, batok. Asalnya tempurung. Batok tu kan cakap Jawa. Tempurung. Ya betul. Saya pun silap. Itu hari saya mengajar satu tempat. Di antara audiens tu ada editor DBP. Dia yang beritahu. Sebenarnya ustaz, bukannya pagar, pegar. Alhamdulillah. Bukannya batuk, batok. At least ini 2 pun ingat, jadilah. Ya. Sebab tu saya pun fikir, apa salahnya batuk di tangga? Kan? Yang salah ni cakap dengan orang batuk depan muka dia berkali-kali. Betul lah batuk di tangga tu, jauh pada orang. Baik. Jadi kalau kita sebut tadi, kembali pada poin, sahabat Nabi ada tak murtad selepas kewafatan Nabi? Tak ada. Tuan-tuan, saya nak mencadangkan, jangan tuan-tuan berdebat dengan Syiah.
Sebab apa? Syiah mereka dah ada skrip untuk berdebat dengan orang-orang Sunni. Skrip itu diambil daripada hadis Bukhari, hadis Sahih Muslim, hadis sahih, yang kalau orang tak faham, tak ada ilmu, dia akan goyah. Antaranya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi bersabda, ana faratukum alal haud. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat aku akan mendahului kamu minum air telaga Kautsar. Dan aku lihat sahabatku, aku lihat umatku pergi jauh. Fa aqulu ya rabbi ashabi ashabi. Maka kata Nabi, aku pun memanggil sahabatku, jom minum air telaga Kautsar. Tiba-tiba mereka terpaksa nampaknya menjauhkan diri. Dalam hadis Sahih Bukhari, kata Nabi, tiba-tiba sahabat ataupun umatku menjauhkan diri. Aku nak suruh dia minum air telaga Kautsar. Sebelum masuk syurga minum air telaga Kautsar. Man syariba minhu fala yadhma'u ba'dahu abada. Siapa yang minum telaga Kautsar lepas tu tak akan dahaga dah. Tapi kata Nabi dalam hadis sahih, aku lihat umatku atau sahabatku pergi menjauhkan diri dan aku memanggilnya ashabi ashabi. Wahai sahabatku, wahai umatku, wahai umatku. Tiba-tiba malaikat berkata, ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai, ini hadis ya. Wahai Muhammad, kau tak tahu apa yang umatmu buat selepas kau meninggal dunia. Lam yazalu murtaddin mundu an faraqtahum. Mereka murtad selepas kau meninggal dunia. Nah, ini kan point. Memang ada dalam Bukhari Muslim. Orang Syiah jumpa, ini nak jumpa Haji Malik, cerita cakap dengan dia. Ini yang nak buat debat dengan orang-orang Sunni. Kalau dia tak ada ilmu, betul lah Ustaz. Memang hadis menyebutkan, innahu lam yazalu murtaddin mundu an faraqtahum. Mereka telah pun murtad selepas kau pergi meninggal dunia, meninggalkan mereka. Nah, jadi saya nak tekankan, none of sahaba murtad selepas kewafatan Nabi. Hadis tersebut bukan sebagaimana makna yang mereka faham. Walaupun ternyata Nabi memanggil ashabi, ashabi, oi sahabatku, jom minum sini. Tapi maksud Nabi bukanlah sahabat. Hadis tersebut bukan merujuk kepada sahabat. Kenapa bukan merujuk kepada sahabat? Sebab rupa-rupanya terbukti memang Nabi pernah sebut sahabat kepada orang tertentu, tapi dia bukan sahabat, sekadar memudahkan bicara. Okey? Contoh, Abdullah bin Ubay bin Salul, ketua orang-orang munafikin, sahabat ataupun bukan sahabat? Dia itu sahabat Nabi ataupun bukan sahabat? Ketua orang-orang munafikin, Ibnu Salul, sahabi ataupun bukan sahabi? Apa definisi sahabat? Man laqiyan Nabi, mana-mana individu yang bertemu dengan Nabi, Islam dan mati dalam Islam. Baik, Ibnu Salul, dia ini sahabat ataupun bukan? Definitely bukan sahabat Nabi, kan? Sebab itu para ulama yang meliskan nama para sahabat tidak pernah memasukkan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai sahabat Nabi. Tapi itu confirm. Tapi apabila para sahabat jumpa Nabi, ya Rasulullah, teruk betul Ibnu Salul ni, macam-macam dia kata kepada engkau, sudahkah ada geran daripada wahyu untuk membunuhnya? Dah ada geran tak untuk bunuh dia? Ada tak ada perintah untuk bunuhnya? Nabi kata, la taqtulu, jangan bunuh dia, hatta la yuqala anna Muhammadan yaqtulu sahibah. Nanti orang kata Muhammad bunuh sahabat. Itu Nabi kata sahabat bukan dengan makna dia sahabat macam Abu Bakar, macam Umar, tetapi untuk memudahkan cakap. Jadi ashabi yang Nabi sebut dalam hadis tersebut bukanlah merujuk kepada istilah para sahabat yang akhirnya membuktikan mereka murtad, tetapi untuk mudah bicara. Macam Allah kata, wa ma sahibukum bimajnun, dalam surah tu, suratul Buruj ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Apa makna ayat tu? Bukanlah sahabat kamu tu gila. Ayat ini tuju kepada siapa? Orang kafir Quraisy. Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, wahai kufar Quraisy, sahabat kamu tu Muhammad bukannya gila. Kalau begitu apakah orang kufar Quraisy juga sahabat? Tak. Sejak bila Abu Jahal jadi sahabat? Tak. Abu Lahab? Tak. Umayyah bin Khalaf? Tak. Mereka bukan sahabat. Tapi Allah kata, wa ma sahibukum, untuk mudah faham. Okey? Jadi itu sebahagian. Saya rasa sebenarnya banyak lagi cerita-cerita berkaitan hijrah.
ada 5-6 orang yang diharamkan oleh Nabi SAW tetap untuk dibunuh. Ikrimah bin Abi Jahal dia lari. Sebahagian daripada penama-penama yang Nabi sebut ni lari, dan dengan zaman yang berlalu akhirnya mereka, sebahagian isteri mereka Islam, mereka minta isterinya pujuk Nabi SAW untuk memaafkan, dan akhirnya mereka dimaafkan. Antara yang datang pada hari tersebut Wahsy bin Harb. Wahsy ni siapa? Pembunuh Hamzah. Pembunuh Hamzah. Dia juga Nabi suruh bunuh, dia lari. Bila dia lari daripada Makkah, akhirnya bila ada kumpulan daripada Taif datang untuk berbaiat kepada Nabi, dia pun ikut join. Tahu Wahsy pembunuh Hamzah, dia dengan lembingnya, dengan tombaknya Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Hindun isteri Abu Sufyan. Okey. Wahsy ini bila dia lari dan dia datang bersama kumpulan ahli Taif nak berbaiat dengan Nabi, Nabi kata, wahai Wahsy, jauhkan mukamu, jangan tengok aku. Nabi tak sanggup tengok muka Wahsy kerana teringat Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi akhirnya Wahsy bila dia Islam, dia membuktikan Islamnya yang betul dengan baik, dan dengan lembing yang sama dia tombak Musailimatul Kadzdzab, nabi palsu. Kan zaman Nabi ada seorang lelaki dipanggil Musailimah atau Musailamah Al-Kadzdzab. Dia ni mendakwa Nabi. Wahsy yang nombaknya sebagai bukti bahawasanya dia benar-benar ingin Islam dan memusuhi musuh-musuh Allah Ta'ala. Kembali kepada hadis, la hijrata ba'dal fathi. Itu sebahagian daripada peristiwa pembukaan kota Mekah. Kata Nabi, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah, walakin jihadun wa niyah. Cuma yang tinggal jihad dan niat. Tapi jihad, tuan-tuan, panjang pula ceritanya. Kita tidak pernah menyetujui mana-mana bentuk jihad yang dipromot oleh IS. Dan terbukti mutakhir ini IS itu, apabila sebahagian mereka terkorban, ada tatu lah, ada apalah, memang benar sangkaan sebahagian besar itu merupakan propaganda, itu merupakan perancangan orang-orang US dan Israel, Mossad punya cerita. Kenapa? Sebab pelik. Apabila Iraq dan Syria diperangi, berlaku pergolakan, kan dia membentuk tentera-tentera penentang, tentera-tentera Arab yang dibentuk untuk menentang kuasa-kuasa luar. Tiba-tiba IS luar biasa kuatnya, dan mereka tidak ada rujukan. Biasanya macam Jabhah An-Nusrah, apa nama yang di Suriah yang menentang Bashar, ada ulama'nya, ada ketua. Tapi IS unknown, tidak diketahui marji'iyahnya, rujukannya. Tapi mereka memiliki kekuatan ketenteraan luar biasa. Sebab itu memang daripada awal mereka sangkaan banyak ialah ini memang tajaan, dan terbukti apabila memang sebahagian besar yang didapati merupakan tentera US. Jihad perlu difahami dengan bentuk yang luas, bahawasanya jihad diletakkan oleh para ulama syarat-syaratnya. Keluar berjihad mesti dengan fatwa para ulama, mesti dengan pengumuman pemerintah, kemudian tidak berlaku dalam bandar. Jihad mesti berlaku di medan perang, tidak melibatkan penglibatan wanita. Nabi SAW zaman perang, Abu Sa'id Al-Khudri tak join perang sebab umur tak cukup. Kalau perang tiba-tiba bawa budak-budak, itu tidak memenuhi syarat jihad. Jihad mesti dengan fatwa, dan jihad mesti dengan yatahaqqaqu atau tatahaqqaqul maslahah. Maslahah boleh terlaksana. Kalau you jihad, negara habis. Jihad, negara habis, itu bukan jihad dalam Islam. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tak ada fitnah. Tapi pada kali ini bila kita perang, ada fitnah. Berlaku perang, habis Afghanistan. Perang lagi, habis Iraq. Perang lagi, habis Syria. Zaman Nabi, perang dapat negara, perang dapat negara. Jadi ini menunjukkan jihad yang berlaku, sebahagian jihad yang berlaku pada hari ini tidak memenuhi syaratnya, dan akhirnya juga tidak memungkinkan untuk mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Baik, sekarang kita ingin berhijrah, kita ingin niat jihad, tidak? Sebab pahala jihad, pahala hijrah sangat besar. Tiba-tiba Nabi memberikan peluang hijrah dan jihad untuk kita. Kata Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang benar-benar berhijrah itu ialah orang-orang yang meninggalkan apa yang Allah larang.
budaya-budaya buruk. Baik. Jadi pada hari ini kita boleh menterjemahkan hijrah dalam bentuk meninggalkan jahiliyah. Kalau dulu kita ada hobi-hobi yang pelik-pelik, yang tak elok, ditinggalkan, itu termasuk hijrah. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Wa idza stunfirtum fanfiru, kata Nabi. Tapi kalau negara kamu diserang, asal jihad, tak semua orang kena pergi. Qala Allah Ta'ala, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Bukan semua orang kena pergi berjihad. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Jangan semua pergi berjihad. Yang kuat-kuat, yang cukup syarat saja pergi berjihad. Sebahagian pergi mengaji, kata Allah Ta'ala. Ada orang kata, Qardawi kenapa dia tak pergi perang? Allah pun tak suruh. Yang tua-tua jangan pergi perang. Alim, ulama jangan suruh perang. Yang perang siapa? Yang kuat-kuat, yang masih Allah kata wa ma kana al-mu'minun, bukan semua orang perlu pergi berperang. Maksudnya sebahagian yang lain perlu berperang dalam bentuk lain, dalam bentuk ilmu dan sebagainya. Jihad ekonomi, jihad ilmu dan sebagainya. Tapi kata Nabi, satu kes saja semua orang wajib perang. Dalam satu keadaan saja semua orang wajib perang. Bila? Apabila musuh dah sampai depan pintu rumah. Apabila musuh sudah masuk ke dalam bandar, kata Nabi, wa idza stumfirtum, di saat itu kalau kamu dipanggil untuk berperang, keluarlah, hatta perempuan, hatta orang tua, dengan senduklah, dengan paranglah. Itu kata Nabi, wa idza stumfirtum fanfiru. Boleh kita baca pengajaran hijrah sama apa? Yang pertama, okey. Okey. Orang beriman, Islam wajib bersedia untuk berjihad dan menyambut semua jihad. Berjihad berhijrah atas kaum muslimin lahir dengan kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam menjadi meningkatkan dalam makhluk. Jihad dapat menentukan agama Allah. Berhijrah tetap diwajibkan sepanjang masa apabila dalam masa umat Islam wajib tampil ke medan. Yes, yang last ini mewakili sabda Nabi, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Okey, habis satu hadis. Ada soalan? Tak ada? Hal min sa'ilin yas'al? Saya kira tak ada soalan. Sejuk agaknya yang ini tak ada soalan ni. Biasa ada satu. Okey, aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa